Baru-baru ni negara dah digempakan dengan berita tentang isu hyperinflasi. Apa pula ni? Inflasi pernah dah dengar kan? Tapi ada tambah pula extra word, hyperinflasi. Cerita pasal inflasi ni rasanya ramai dah tahu. Tapi bagi yang tak tahu, jomlah admin terangkan apa itu inflasi. Tapi sebelum tu, jangan lupa subscribe channel Direct Lending untuk lebih banyak tips kewangan yang santai. So, apa tu inflasi? Kita ambil contoh ni. Bila ada satu je kedai dalam satu tempat atau kawasan tu jual ayam. Contohnya lah kan, kedai Pak Abu. Bila bilangan ternakan ayam-ayam Pak Abu ni semakin lama semakin kurang. Yelah, maybe sebab kos nak bagi ayam makan ni tinggi. Tak mampu nak ternak banyak-banyak. Tapi penduduk di kawasan tu memang perlukan ayam ni. Ada seorang tu nak meniaga rendang lah, nak meniaga ayam goreng lah. Yang ada belah sana tu nak meniaga ayam golek lah kan. Boleh dikatakan semuanya perlukan ayam ni. Pak Abu ni pun nampak situasi ni. Jadi nak jual ke tak? Kalau ikutkan, baik simpan je ayam-ayam yang diternakkannya tu untuk dimakan. Tidak, Pak Abu tetap akan jual sebab dia pun kena ada duit nak beli keperluan lain. Takkan nak makan ayam hari-hari. So Pak Abu jual lah, tapi terhad. Contohnya, sepatutnya sehari jual dalam 100 ekor, tapi dalam situasi tersebut terpaksalah jual 40 ekor saja sehari. Pak Abu pun jual dengan harga mahal daripada harga biasa. Sebab kata orang, limited edition lah. Jarang kan dengar ayam limited edition ni. Tapi ni contoh je lah. Sekiranya perkara ini berlaku di semua tempat, lagi-lagi dalam sebuah negara berterusan dan memberi kesan tertentu, dan bukan sahaja isu jual ayam, tapi semua jenis barangan, contohnya macam rumah ke, makanan, pengangkutan, minyak dan lain-lain, maka inilah yang dikatakan inflasi. So sebab itulah mana-mana negara nakkan inflasi ni rendah dan stabil, sebab ini akan mudahkan untuk menetapkan polisi kewangan yang baik. Yalah kan, cuba bayangkan sekejap harga barang ni naik 10%, kejap lagi turun 30%, dan kejap turun, kejap naik. Kalau korang sebagai peniaga tepuk dahi lah, pening kepala nak letak harga macam mana. Sebab itulah wujudnya Bank Negara Malaysia untuk kawal isu inflasi ni. So bila disebut hyperinflasi, maksudnya ia lebih tinggi dari biasa. Kita baru je keluar dari situasi pandemik. Kalau sekiranya kadar inflasi ni lebih 50%, bayangkanlah harga ayam Pak Abu tadi contohnya jual RM7 sekilo, tapi dalam situasi hyperinflasi ni akan jadi RM10.50 sekilo. So naik 50%, ataupun boleh jadi lebih daripada biasa. Semua negara baru saja keluar daripada kepompong COVID yang membuatkan ekonomi stuck selama 2 tahun, dan mestilah berlakunya krisis ekonomi waktu ketika tu membuatkan bank pusat terpaksa cetak wang lebih dan cepat, dan nak pastikan rakyat dapat duit lebih untuk belanja. Bila dah banyak lambakan duit dalam sistem, bank pun akan berusaha bagi pinjam kepada sesiapa sahaja dengan syarat kadar rendah dan menarik. So maka kat sini ramailah orang nak pinjam. Masa tu baru mampu nak beli itu, nak beli ini kan. Tapi sekiranya bank pusat sentiasa cetak secara agresif dan ekonomi pun masih tak pulih, nilai wang tersebut akan merosot dan membawa negara itu ke hyperinflasi. Negara yang dah beri contoh kepada kita semua disebabkan hyperinflasi ni adalah seperti negara Zimbabwe, sehingga kan boleh je bawa duit banyak-banyak guna kereta sorong, dan terlalu banyak lambakan duit sehingga kan nilai itu jatuh, harga barangan pula naik. Contoh paling simple tadi, admin ada share kan, nak beli ayam Pak Abu dulu harga RM7 je sekilo. Mungkin kalau beli ayam di Zimbabwe jadi 700 Zimbabwe dolar sekilo. So bila terlalu mahal, orang pun tak nak beli, macam tak berbala je. So soalan inilah ramai orang akan tanya, apa perlu buat? Simpan duit banyak-banyak ke? Yang pertama, pelaburan yang boleh dapat pulangan sekurang-kurangnya sama atau lebih tinggi daripada kadar inflasi tertentu. Yang kedua, mereka yang dah lama merancang untuk simpanan persaraan akan terjejas. Simpanan akan berkurang akibat kemerosotan nilai wang itu. Contohnya, ada simpanan 100k. Bila nilai tak sama macam nilai dalam situasi hyperinflasi ini, maka ketidakcukupan kewangan untuk hidup itu akan meningkat. So maksudnya, perlulah mula simpan lebih awal. Yang ketiga, kena ada satu aset yang nilainya sentiasa kekal dan selalunya ia bergerak bertentangan dengan pasaran atau tidak tertakluk kepada turun naik pasaran mendadak. Contohnya seperti emas dan logam berharga yang lain. Ini sedikit sebanyak persediaan yang boleh korang lakukan dengan bermula dari sekarang sebagai langkah berjaga-jaga. Sekiranya ada lagi persediaan lain, korang share je lah dekat ruang komen dekat bawah. Itu saja perkongsian dalam episod kali ini. Jangan lupa subscribe ya ke channel Direct Lending, share dan juga like untuk lebih banyak tips kewangan yang santai.